Tadi saya mendengar satu kenyataan daripada Datuk saya dah tahu, bukan Datuk Kamarazaman, asas kepada Pakur ni dalam wawancara bersama dengan Galactica TV. So, saya nak tahu juga apa sebenarnya apa Pakur ni kan. Pakur ni, Parti Kuasa Rakyat ni apa Pakur? Jadi Pakur ni apa? Pakur ni adalah satu parti yang bagaimana, apa yang diperjuangkan. So kita dengar daripada pengasas dia sendiri. So Syed Munawar tadi bertanyakan banyak soalan-soalan yang menarik, dan juga apa yang saya fikir tu, Syed Munawar banyak mengemukakan soalan tersebut. Jadi siapa yang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Pakur ni atau Parti Kuasa Rakyat ni, Pakur, PAKUR, Pakur Parti Kuasa Rakyat, bolehlah terus ke Dialektika TV untuk mendengar. Mungkin sekarang ni masih lagi berlangsung, tapi lepas itu boleh dengar saya rakaman. Tapi apa yang saya boleh simpulkan daripada Pakur ni, hashtag Pakur, tuan-tuan, tolong hashtag Pakur, PAKUR. Semalam saya kata hashtag PKUR, Pikur, tapi hari ini kita Pakur, Parti Kuasa Rakyat. Hashtag Pakur, dia bukan PKR. Jangan salah faham, Pakur. Jadi parti Pakur ni adalah satu parti yang dia kata, menurut pengasas dia tadi, abang kepada Ismail Sabri, dia mengatakan bahawa dia adalah satu parti nasionalisme dan juga parti marhainisme. Tuan Kamarazaman menyebutkan bersama rakan-rakan progresif. Itu seperti suatu rujukan, ya. Saya anggap sebagai elemen progresif yang digambarkan itu sebagai suatu rujukan. Bila digambarkan progresif itu, nantinya kuasa rakyat ini ingin mengisi apa di dalam pentas politik kita, dalam keadaan kita sudah ada banyak parti, bahkan ada parti yang mungkin belum didaftarkan secara rasmi pun. Jadi apa yang cuba diisi oleh kuasa rakyat? Parti ini berasaskan ideologi nasionalisme dan marhainisme. Dalam bahasa yang mudah, nasionalisme ini adalah cintakan tanah air, ibu pertiwi, dan perlembagaan negara. Ya. Manakala marhainisme dalam bahasa yang ringkasnya adalah perjuangan untuk rakyat yang miskin lah, yang terbanyak. Kalau dalam bahasa sekarang, rakyat terbanyak itu adalah B40 dan M40. Jadi itu ideologi yang menjadi jalur atau garis perjuangan kami yang saya akan bicarakan dalam hal ini secara khusus. Demikian, kita sudah pun ada parti-parti yang juga mengambil pendekatan ataupun semangat nasionalisme. Bahkan apabila kuasa rakyat ini berhasrat untuk berada di dalam jalur Barisan Nasional, dianggap sebagai Friends of Barisan Nasional, ya. Tidakkah itu bererti ada elemen yang redundant, semangat yang cuba dibawakan oleh kuasa rakyat? Sebagai contoh yang lain, elemen marhainisme yang digambarkan itu tadi, dalam keadaan Barisan Nasional sendiri menyatakan bahawa mereka memperjuangkan suara rakyat. Tidakkah itu satu bentuk pertindanan dalam perjuangan parti untuk dibezakan apakah kuasa rakyat berbanding parti-parti komponen di dalam Barisan Nasional itu sendiri? Sebab itu tadi saya meletakkan bahawa nasionalisme dan marhainisme. Sebab parti saya adalah parti berbagai bangsa dan kaum. Ya. Jadi mereka perlu jelas bahawa nasionalisme di sini akan memberi penafsiran bahawa mereka perlu menerima teras kuasa di negara ini mestilah Melayu, kerana melihat di sejarah bangsa Nusantara menguasai di rantau ini, dan mereka juga perlu menyedari bahawa majoriti penduduk di negara ini adalah Melayu Bumi Putera. Berdasarkan sejarah kuasa di Nusantara dan realiti penduduk hari ini, maka mereka perlu menerima hakikat ini, walaupun ini adalah sebuah parti multiracial. Dan hal ini mungkin berbeza dengan parti-parti multiracial yang lain. Dia merasakan semua berhak untuk mendapatkan kuasa untuk memerintah negara ini. Jadi itulah saya letakkan sebagai nasionalisme yang ringkas. Kerana
dasar Marhanisme ataupun ideologi Marhanisme ini adalah untuk memberi manfaat kepada seluruh bangsa dan kaum, terutama mereka yang kebanyakan yang tidak mendapat kenikmatan daripada hasil yang ada di negara ini. Maksudnya kekayaan negara ini tidak dicaturkan secara sempurna sehingga ada T20 yang berada di atas, manakala majoriti duduk di tahap yang tidak sepatutnya. Itu dan saya tidak dia gunakan perkataan itu Marhainisme. Jadi saya tak nampak apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh beliau dan dia kata dia adalah parti yang mesra kepada Barisan Nasional. Now, timbul persoalan saya kepada beliau, kalau sekiranya dia parti yang mesra kepada Barisan Nasional, dan adakah dia mengatakan bahawa Barisan Nasional itu satu parti yang gagal sehingga dia nak mewujudkan parti yang baru? Itu persoalan kita. Itu juga antara jis persoalan yang ditimbulkan oleh saudara Syed Munawar selaku pengurusi ataupun selaku host tadi. Tetapi taklah soalan dia sebegitu direct seperti mana saya nyatakan. Adakah tanggapan PAKUR ini, Parti Kuasa Rakyat PAKUR ini menganggap bahawa kerajaan atau Barisan Nasional itu telah gagal dalam mentadbir? Jadi itu pun antara persoalan yang tak dijawab dengan jelas. Dia kata macam ni, kita kena lihat perjuangan kami adalah perjuangan Marhainisme, perjuangan rakyat biasa. Jadi adakah dengan itu dia mengatakan bahawa UMNO gagal dalam memperjuangkan rakyat? Adakah mereka mengatakan bahawa UMNO itu telah gagal dalam memperjuangkan bangsa Melayu dan juga rakyat Malaysia? Itu persoalan yang nak dikemukakan. Kalau ya, maka dia telah mengakui kegagalan tersebut. Dia telah mengakui bahawa Barisan Nasional gagal dalam mentadbir, dan dia menyalahkan Tun Mahathir dalam kegagalan tersebut. Kita kena ingat, Tun Mahathir berada dalam keadaan itu sehingga tahun 2004. Selepas itu ditadbir oleh Najib dan diikuti oleh Zahid Hamidi sehingga 2021, daripada tahun 2004 setelah beliau meletak jawatan sebagai Presiden Parti. Jadi kita nak salahkan 100% kepada Mahathir gagalnya UMNO menurut kata pengasas PAKUR ini adalah satu perkara yang bagi saya dia hujah makan diri. Jadi sebenarnya apa tujuan dia nak membina PAKUR ni, tuan-tuan? And then dia mengakui sendiri, dia kata dia adalah satu parti multiracial. Dia tidak mengakui DAP itu sebagai multiracial sebab masih didominankan oleh bangsa Cina. Dia juga tidak mengakui gerakan itu sebagai parti rasional, juga dikuasai oleh masyarakat Cina ataupun satu bangsa. Tetapi dia mengakui Parti Keadilan Rakyat itu atau PKR itu adalah satu parti multiracial yang dia akui. Dia sendiri sebut dalam wawancara tadi, PKR itu adalah satu contoh parti multiracial yang berjaya menurut beliau. Jadi dia kata seperti itu, maka itulah PAKUR. Now, persoalan kita kepada PAKUR itu, kalau itulah corak yang nak dibentuk oleh PAKUR di dalam persoalan ini, jadi apa relevannya UMNO, MRC dan MCA sebagai parti multiracial? Itu lagi satu persoalan yang kita kena bawa. Kalau dia kata dia mesra kepada Barisan Nasional, maka apa relevannya kewujudan parti tersebut? Nah, tuan-tuan, parti baru ini muncul bagai cendawan sekarang ini. Dekat Sarawak muncul macam-macam parti. Parti Bumi Kenyalang lah, parti S4S lah, parti Sedar lah, parti macam-macam parti lah yang wujud di Sarawak sekarang ini. Pilihan raya nak berlaku ni, lepas tumbang kerajaan hari tu, baru dia orang nampak bahawa sebenarnya boleh kalahkan Barisan Nasional ni. Possible kalahkan Barisan Nasional. Maka berbondong-bondonglah parti baru ni, termasuklah PAKUR ni, tuan-tuan. Now, isu dia, siapa tak tahu PAKUR ni, Parti Kuasa Rakyat ni. Nah, isu dia, adakah benar kewujudan tersebut untuk menumbangkan Barisan Nasional atau sekadar hanya untuk menjadi pemecah kepada Parti Keadilan Rakyat, satu parti yang mengelirukan, ataupun satu parti penjilat yang baru, kita kata, satu parti yang bertujuan untuk apa? Untuk tujuan tidak lain tidak bukan untuk mengelirukan rakyat. Itu tujuan utamanya. Sebab itu kita guna istilah bukan PKR, kita guna istilah PAKUR. PAKUR adalah Parti Kuasa Rakyat. Jadi lepas ni kita jangan panggil dia Pak PKR. PKR sudah ada, sudah digunakan. Keadilan sudah digunakan. Kita namakan dia Parti PAKUR ataupun Parti Kuasa Rakyat. Jadi PAKUR ini adalah satu parti yang dipelopori oleh abang kepada Perdana Menteri kita. Jadi kita timbul berbagai persoalan mengenai pada tersebut. Jadi dia membincangkan mengenai, dia kata kita adalah parti nasionalisme. Now, kalau dia berbincang tentang parti nasionalisme dan Marhainisme, dia kata dia membawa sebenarnya Marhainisme ni sosialisme lah. Dia membawa kepada persoalan kepada perjuangan sosialisme. Now, kita tolak tepi sosialisme tu, kita tengok kepada nasionalisme dahulu. Now, bila kita membawa kepada persoalan nasionalisme,
parti yang kita tahu memang kuat, kukuh dan juga deep rooted nasionalisme adalah UMNO. Jadi adakah dengan itu mereka juga mengatakan bahawa nasionalisme yang dibawakan oleh UMNO, Barisan Nasional, selama berpuluh tahun ini telah gagal? Kerana dia menyebut tentang persoalan education yang tidak percuma. Dia menyentuh persoalan tentang B40, tentang kemiskinan. Dia kata zaman Tun Razak dulu berjaya bila dia membantu rakyat dengan sosialisme, tetapi Mahathir menggagalkannya dengan kapitalisme dan sebagainya. Saya nampak dia more kepada sosialisme lah. Kepada golongan yang percaya kepada sosialisme ini. Dan saya tak berminat membahaskan kapitalisme, sosialisme, free market dan sebagainya, yang mana satu lebih baik daripada the other one. Tapi bagi saya, kalau kita tengok daripada aspek parti yang sudah wujud dalam negara ini, kita nampak bahawa PAKUR ini timbul dan wujud hanya sekadar untuk nak mengelirukan lawan. Kerana kita tahu PKR telah digunakan logonya, telah digunakan namanya dalam PRU yang lepas. PRU yang ke-14 lepas, kita telah guna nama dan logo PKR dan kita menang. Jadi jangan kita pelik nama yang sama digunakan. Jadi tuan-tuan, dia bukan parti PKR, dia adalah parti PAKUR. PAKUR. Ingat itu tuan-tuan, PAKUR.